Okey, selamat kembali para penonton semua dan seterusnya kita akan berbicara berkenaan dengan kreativiti dalam memilih pengisian media sosial. Pastinya saya yakin dan pasti setiap daripada kita pasti ada akaun media sosial, bukan satu tapi lebih. Jadi apakah antara pengisian yang boleh kita kongsikan di media sosial kita supaya ianya konsisten dan juga mendapat sambutan. Baik, bersama dengan saya yang akan membicarakan dengan lebih lanjut lagi berkenaan dengan perkara ini, iaitu saya kenalkan Puan Sharifah Jamilah Al-Mufazzal selaku perunding pemasaran digital. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam, Sofia. Ya, dan juga ditemani oleh Puan Suraya Ali, merupakan perunding pemasaran digital juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, jadi ini orang kuat lah yang seringkali berkongsi konten-konten yang cukup hebat pastinya. Jadi sebagai permulaannya, mungkin Puan Sharifah boleh kongsikanlah untuk kita menghasilkan sebuah konten yang dapat menarik perhatian dan juga orang kata konten itu bukanlah konten yang kosong saja, ada input juga. Jadi bagaimana untuk kita memastikan konten itu sampai kepada para penonton? Okey, so memang bila kita cakap pasal social media ni kan, sebenarnya bukan kata kat Malaysia. Satu dunia, kita ada saya rasa kalau ikut statistik tu dalam 45 bilion pengguna social media kan. So sebenarnya bila kita kata social media sekarang ni boleh dikatakan semua orang ada. Dekat Malaysia pun ramai. So bila kita nak buat konten, okey, of course lah kita ada beberapa elemen yang kita nak titik beratkan. Okey, satu ialah daripada segi value. Apa value yang kita nak bagi kepada pembaca kan? Kita bukan hanya nak buat konten kosong. Sebab selalunya bila kita cakap pasal konten ni, bercakap pasal value, orang selalu nak mendapat pengajaran daripada situ, apa yang dia boleh belajar, apa ilmu yang dia boleh dapat daripada situ kan. So daripada situ, dan juga bila kita kata sekarang ni pula banyak kita kata cara untuk kita nak buat konten kan. Kita tengok TikTok especially kan. Orang orang kata berlumba-lumba untuk come out dengan new content lah kan, ataupun cara video yang baru. So kita kata itulah yang macam kita kena lihatlah kan, daripada kita nak buat daripada segi video ataupun mungkin daripada segi penulisan. So kita kena lebih kreatif lah daripada situlah. Okey, itu dia. Kena jadi lebih kreatif lah kan. Ya, betul. Ada input, ada something yang kita nak sampaikan. Ya, kena ada input. Dan satu lagi kita kena tahu siapakah penonton kita ataupun pembaca kita. Kan, walaupunlah kita kata kita ni bukanlah lagi selebriti ataupun influencer, tetapi kita kena tahu bila kita menulis tu sebenarnya impact tu kita punya personal branding kita. Jadi siapakah audience kita tu? Walaupun kita orang biasa, siapa yang kita nak sampaikan kepada siapa? Okey, penting yang kita kenali audience kita. Tapi Puan Suraya, macam mana kita nak tahu siapa audience kita, siapa pengikut kita, apa konten yang sesuai untuk kita kongsikan kepada mereka? Betul. Thank you Sofia. Kan, terima kasih Coach Shah. Cik Sis suka macam point siapa sebenarnya kita nak buat ataupun konten kita tu untuk siapa kan. So sebenarnya kita buat apa pun, yang penting ialah orang lain. Sebab kita ni setiap individu ni dia akan fikir what's in it for me. Maksudnya bila kita tengok tu dapat apa kan. So biasanya kita akan beri, orang kata 3 benda lah yang kita dapat beri pada audience kita. So before kita sebut siapa dia kan. Satu, bila kita buat konten tu kan, boleh tak kita buat dia happy? Sama ada kita buat dia happy, gembira, senyum, satulah. Ataupun kalau kita bukan nak buat dia happy, konten kita tu buat dia sedih atau terharu atau touching. 2 kan. Tak reti ni, nak buat gelak tak reti, nak buat nangis tak reti. Kita buat satu konten yang add value. Macam Coach Shah cakap, tambah manfaat. Bila dia tengok tu, jadi pandailah aku lepas tengok ni. Macam ni. So berbalik pada siapa dan macam mana kita nak tahu. Kalau secara ringkas lah kan Sofia, pertama kita tengok survey lah kot, kita tanya kan. Especially kalau kita ni ibu-ibu, kita tanyalah ibu-ibu sekeliling kita suka tengok apa. Kita tanya secara manual lah kan. Kedua, kalau kita dah mahir sikit dalam kita punya social media ni, dah ada analisis atau insight. Kalau bahasa Melayu dipanggil wawasan. So dekat situ kita boleh tengok lelaki ke perempuan ramai follow kita. Okey, itu main peranan boleh baca. Juga. Lepas tu kan dia ada umur tau. Student universiti ke 20 sampai 30 ke 30 sampai 40 atau 40 sampai 50 banyak follow kita. So bila kita tahu, baru senang kita nak deliver apa yang umur itu suka pada waktu itu. Sebab makeup pun makeup universiti lain, pergi college makeup ibu-ibu lain kan, makeup professional person lain. So
dua caralah, satu survey, satu tengok dekat analisis social media kita. Sebab kalau kita gunakan akaun yang ataupun business account kan, kita dapat lihatlah kan siapakah antara pengikut-pengikut kita di usia mana, berapa, dan juga lelaki maupun wanita kan. Okey. Jadi antara tips lain lah yang penting untuk kita menghasilkan konten ni Puan. Biasanya kita ni boleh buat konten. Okey, idea dah datang, tapi nak konsisten tu akan menjadi masalah juga. So macam mana kita nak konsisten menghasilkan konten-konten yang memberi manfaat ataupun boleh orang kata boleh mengusik jiwa ataupun emosi para penonton ataupun pembaca tu sendiri. Itu sebenarnya biasa. Memang masalah kita lah kan. Kita bukannya ada seseorang untuk menulis untuk kita kan. Kita orang biasa kan. Okey, jadi untuk kita nak konsisten tu, first of all, macam saya kata tadi, kita kena tahulah apa yang kita nak sampaikan kepada audience. Kita kena betul-betul tepat kan. Macam tadi Cik Su dah cakaplah on dia punya segmentation. So kita tahu siapa audience kita, laki ke wanita. So baru kita tahu siapa yang nak membaca ni. Sebab kalau kita punya audience laki contohnya, dan saya ni kata wanita, saya banyak cerita pasal ibu-ibu kan, penyusuan bayi penyusuan anak lah kan. So jadi of course lah lelaki tidak merasa benda tu satu value untuk mereka kan. Okey, so satu lagi back to macam mana kita nak konsisten ialah kita memang kena plan. Selalunya saya akan nasihatkanlah bukan saja untuk orang lain dekat luar sana, walaupun kita bukannya orang yang berbuat bisnes lah, mungkin dia tak menjual dekat Facebook, hanya untuk share konten, untuk meningkatkan branding dia sendiri kan. Jadi kita perlu ada, kita boleh katakan kita buat planner lah. Maksudnya kita dah kena plan. Hari ni kita nak buat apa, esok kita nak tulis apa, the next day kita nak tulis apa. Sebab kalau tidak kita akan satu, kita tak konsisten. Satu lagi, pengisian tu pun tak konsisten. Betul. Jadi hari ni tiba-tiba cakap pasal masak, esok gardening, esok kita pergi makan, esok kita dengan anak kan. Jadi orang pun dia tak faham kita ni siapa sebenarnya. So in order untuk konsisten, saya rasa paling baiklah kan ialah untuk kita buat planner. Jadi contohnya kalau hari ni kita dah bercakap pasal anak, esok tak payahlah cakap pasal anak lagi dah. Mungkin lebih kepada kerja kita pula kan, ataupun the next day tu lebih kepada aktiviti kita. So jadi kita stick to, selalunya kita akan stick kepada 3 benda je. Tiga benda saja. Satu kita kata yang umum. Yang semua orang suka baca. Macam makan kan. Semua orang suka baca. Betul. Makan, kita pergi tempat viral, kita kenalkan pasal makanan apa semua, ataupun travel kan. Orang suka. Tapi kedua ialah satu benda yang memang kepada niche kita. Contoh kalau kita nak lebih kepada konten-konten yang berkaitan dengan wanita ataupun keibuan, satu itu yang memang niche kita dan kita tahu sebab segmentation kita memang ramai kat situ. Dan yang kedua, yang ketiga, of course kita punya career lah. Either kita bekerja atau kerjaya kita ataupun bisnes kita. So kita boleh, orang kata apa, selang-selikan. Jadi audience kita taklah boring, dan sebab audience kita bukan saja yang dalam segmentation yang sama, tapi ada juga yang mungkin yang luar daripada niche kita tu. So at least benda tu diorang pun macam kita kata apa, dapat diorang pun rasa kita pun ada bagi value juga kepada mereka lah. Barulah kita punya audience pun macam kenal siapa kita. Ya, kan? betul. Apa latar belakang sedikit, tak perlu terlalu banyak. Saya pun belajar sesuatu untuk hari ini. Okey. Dan juga Puan Suraya, macam mana kita nak tahu medium itu sesuai dengan kita? Sebagai contoh sekarang ni kalau kita tengok, kita ada Facebook, kita ada Instagram, kita ada TikTok, kita ada Twitter. Jadi yang mana satu menjadi pilihan kita yang kira orang kata yang mendapat perhatian lebih lah. Macam mana kita nak membeza dan membandingkan? Sebab ada orang mungkin dia famous di IG, di Instagram, tetapi di TikTok mungkin agak kurang. Jadi bagaimana kita nak tahu platform sesuai untuk kita? Macam mana nak tahu ni kan? Cik Su boleh kata kita bagi 3 lah kan. Pertama ialah kita pergi dekat audience kita tu tadi. Yang paling penting tu sebab kita pun buat untuk dia kan. Okay, so dia ni banyak duduk kat mana? So mungkin paling fair lah, paling adil kita tanya survey lah. Kau selalu buka apa? IG ke TikTok ke? Kita tanya bila kita jumpa kawan kan. So bila kita dapat, kita pun appear lah banyak dekat situ. Itu pertama audience. Kedua, ni penting juga sebenarnya. Kita ni prefer kat mana?
Tengok diri kita balik, bangun pagi, kita buka apps apa dulu. So, apps yang kita buka itulah yang kita prefer. So that kita nak kata, ya Allah, tak boleh ni, tak boleh. Orang kata, aku buat survey, ramai orang dekat YouTube. Tapi bila kita buka je, dalam sebulan tu kita tak buka langsung YouTube. Kita punya preference pun bukan kat situ. So sebenarnya ini nombor 2 ialah kita ni suka kat mana. Bangun pagi tengok, record lah. Kalau perlu record. Hari ni aku buka apa Nombor 3 ialah kita punya skill. Sebab different platform dia ada different culture ataupun dia punya cara dia orang. Dekat Facebook kita kata orang suka baca content. Memang orang akan skim through, dapat something from that. Kalau dekat Instagram kita boleh kata orang suka estetik lah, gambar kan. Gambar, tengok idea, nak ID kan. Kalau dekat TikTok ni depends, ada banyak. Ada orang yang suka video, memang ramai orang suka video lah. Ada orang dia rasa banyak sangat kan. So kita ni pula pandai apa? Pandai menulis ke? Pandai ambil gambar yang cantik atau pandai buat video dan editing. Atau tiga-tiga tu tak. Tapi kita suka buat video tapi untuk diri kita sendiri nak simpan. So boleh pergi juga dekat YouTube. So YouTube dia longer sikit video dia. So depends kepada 3 tu. Audience, kita sendiri prefer apa dan kita ni pandai apa. Prefer menulis, prefer ambil gambar, boleh buat video editing. Which one yang kita pandai dan selalu buat. Okey, wow. Jadi kita yang pertama sekali kita kena kenal diri kita lah kan. Betul. Apa yang kita, kelebihan kita dan juga kita combinekan dengan siapakah audience kita. Jadi mungkin Puan Sharifah mungkin ada sedikitlah nak kongsi juga berkenaan dengan konsistennya buat video di media ataupun platform-platform ini. Sebagai contoh, kalau kita masukkan di Instagram, adakah ia sesuai juga sekiranya sebab sekarang kan kita boleh link. Everything kan boleh link kan. So adakah sesuai untuk kita masukkan konten yang sama di TikTok? Bagaimana? Okey. Alright, sebenarnya kalau kita lihat setiap platform ni, kalau kita katalah Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, kita kata yang 4 ni lah. Sebenarnya kalau kita tengok audience yang ataupun orang yang duduk di dalam platform ni kan, sebenarnya bukan orang yang sama. Ataupun mungkin macam tadilah kita kata awal tadi kita kata bukan kita ada satu je. Kalau kita sebut kan, kita tanya je kan, ada Facebook, ada Instagram, ada YouTube, ada TikTok pun ada. Tetapi satu antara kita lah, macam Cik Su kata tadi, kita suka berada di mana. Kau tanya saya pun, saya ada semua. Tapi saya suka berada di mana kan. Dan satu lagi yang saya nak tambah ialah bila cakap pasal nak tengok audience kita pun berada di mana, sebab audience ni dia lain-lain. Contohnya kalau kita kata tadi kita cakap kan, kita nak konsisten tetapi kita nak terus share satu konten tu di semua tempat. Tapi kalau kita sebenarnya tak berapa nak sesuai lah. Sebab orang yang dekat TikTok ni kalau kita tengoklah kebanyakan percentage yang paling tinggi ialah orang di antara 25 ke bawah lah. 25 ke bawah. Muda lah orang kan. Muda lah kan. Muda. Jadi bila kita ni yang bukan dalam segmentation tu ataupun mungkin isu tu tak berapa nak sesuai, konten tu tak berapa nak sesuai. So bila kita tak kat sana kan, kita letak kat Facebook, dia punya engagement ni tinggi. Tapi bila kat TikTok, dia kurang. Sebab mungkin kita punya konten kita tu disesuai kepada segmentation ni. Kan? Tapi kadang-kadang tu bila kita nak buat banyak tu, masalah kepada ramai orang ialah dia tak sempatlah nak buat 4 jenis different content lah kita kata untuk setiap platform tu kan. Cuma keberkesanan tu, back tu, apa kesesuaian kepada audience yang di dalam platform tersebut. Okey, seperti yang di Kaca TV sekarang ni kalau kita lihat kan, Ryan lah ni antara yang famous juga lah. Saya pun suka juga kan. Lawak-lawak mengimbau balik kenangan-kenangan lalu kita kan. Jadi bagaimana untuk kita menghasilkan konten? Okey, macam Puan Sharifah tadi ada kongsi, kita kena ada planner lah. Setiap hari topik apa yang akan kita bawakan ataupun pengisian apa yang akan kita sampaikan. Tapi untuk kreativiti tu dia akan memberi kesan jugalah, sebab kadang-kadang ada hari yang kita rasa macam tak kreatifnya, dia macam tak ada idea. Jadi bagaimana untuk kita nak menjadi konsisten dalam menghasilkan konten yang kreatif, so momentum dia taklah jauh sangat, macam viewer dia pun tidaklah memberi kesan sangat. Macam kalau kita tengok drop pun sebagai contoh di TikTok, kalau drop pun dia akan memberi kesan kepada akaun kita juga kan. Jadi Puan Sharifah mungkin nak memberi sikit. Betul. Memang kita bila nak buat konten ni, dia macam kita menulis lah kan. Kita memang kena ada idea. Dia tak boleh hari ni dia tetap pukul 8 je duduk. Kadang-kadang ada yang pukul 8 tu yang
mungkinlah kita tak sihat ke kan, ataupun kita adalah kita rushing ke apa, so kita tak boleh nak keluarkan idea. Kita boleh buat konten, itu masalahnya kalau kita buat juga dia mungkin kurang value. Macam tadi katalah dia punya engagement dia akan drop. Betul. Okay. So bila kita kata kalau lah kita rasa kita ada masalah yang macam tu, okay, the best ialah kita kena plan tu, maksudnya kita buat konten kita tu lebih awal. Hari yang kita free ataupun hari yang kita rasa okey hari ni kita ada mood ni. Ada ilham banyak. Ada ilham nak buat video apa semua. Sebab kita nak buat video ni, kita bukannya sahaja terus duduk dan buat. Kita kena siapkan props. Betul tak kan? Nak buat quality kan? Banyak kerja sebenarnya. Nak edit apa semua tu. So dia akan ambil masa yang lama. So usually kalau saya bercakap dengan TikTok influencer kan, saya ada berjumpa dengan a few lah TikTok influencer ni, diorang kata diorang ni bila buat konten sebab itu memang career mereka, content creator. So jadi diorang memang dah khaskan 2 hari ni diorang buat kerja diorang. Buatlah editing je. Dia tak mengganggu setiap hari sebenarnya. So jadi dia adalah hari lain dia buat benda lain. Tapi konten yang kita buat ni masa tengah ada mood tu. Okay, katalah 2 hari dalam seminggu tu, kita akan simpan untuk the next one. Jadi walaupun hari tu kita tak ada idea, tak ada ini, tapi kita dah ada macam library kita lah. So kita ambil. Dah ada backup dah. So jadi kita tak adalah ada masalah walaupun kita bercuti ke apa, kita dah siap dah konten kita. Maksudnya dah ready, siap-siap lah kan. Okey, seperti yang di Kaca TV sekarang ini. Yang ini akaun. Okey, mungkin boleh ulas sikitlah antara video-video yang kita hasilkan ni. Kalau sebagai contoh sekarang ini yang di Kaca TV kita ni seorang kanak-kanak yang buat makanan lah. Kan. Jadi ini juga antara yang orang minat lah untuk menonton sekarang ni kan. Betul. Jadi kalau kita tengok sekarang ni budak-budak pun mula ditonjolkan dengan banyak orang kata kanak-kanak yang kreatif, kanak-kanak yang pandai masak. Ini semua antara tarikan-tarikan lah. Kalau macam di TikTok sendiri, kalau mungkin kena dengan apa yang penonton kita suka, jadi FYP kan. Jadi macam saya pun pernah juga. Jadi macam wow, okey, ini rupanya antara minat-minat mereka kan. Sebagai contoh, antara yang paling banyak adalah kalau kita miming lah. Betul tak? Jadi Puan Suraya pula mungkin boleh kongsi jugalah. Kita perlu kenal audiens seperti yang dikongsikan tadi kan. Jadi untuk kita konsisten kreativiti, sebagai tadi kan kita tengok kadang-kadang bila melibatkan kanak-kanak, perlu main mood diorang juga. Bukan setiap hari kanak-kanak tu ada rasa mood okey bersedia untuk syuting ataupun membuat video. Ya, bagaimana? Kalau comel lah dia macam bila kita tengok tu kan, dia tak suruh kita senyum tapi kita tersenyum. Macam tu. So a good movie cerita yang best, cerita yang bagus ialah bila kita tengok cerita tu, kita zombie kan. Kita tak rasa pun, kita tak tahu pun dia orang berlakon. Kita rasa macam zombie tu betul-betul ada. So kita macam lari sekali. Macam itulah kan. Sama juga a good content creator, bila dia buat satu content tu, kita tak ada pun dalam kita punya back of mind ni, dia tengah buat content ni, nak meniaga lah tu. Dia akan rasa macam smooth je dia punya content tu. So to touch that, macam bila nak sampaikan benda tu, kita kena jadi kawan kepada audience. Jadi kalau kita cerita pasal skincare, makeup tu kan, kita betul-betul macam kawan kita cerita. So kita pun audience pun akan buka sambil dengar, kawan cerita macam mana nak jaga muka, kawan cerita macam mana nak masak kan. So that bila kita jadi kawan kepada audience kita akan lebih kreatif sebab kita tahu apa yang diperlukan. Sebab ialah kawan, kita kan kita tahu kawan ni mesti ada masalah kat sini. Kawan ni mesti ada masalah kat sini. Even kalau kita pergi travel, kita tak kreatif sebab yalah kita nak pergi travel, nak ambil gambar macam mana. Okey, selain daripada kita tahu diri kita, pandai tulis ke, pandai ambil gambar ke, pandai video, tapi kalau kita tahu kalau akulah jadi diorang kan, aku nak tahu apa pasal tempat ni. Mesti aku nak tahu nak prepare barang macam mana, nak naik flight macam mana, nak pergi buat nak buat pasport macam mana sekarang. So bila kita hasilkan konten yang menyelesaikan masalah kawan-kawan kita, kita akan bukanlah nak kata terlebih kreatif, tapi kita dapat selesaikan dan dia dapat membantu kreativiti kita. Tapi untuk soalan Sufia tadi, Cik Su agree yang bila kita tengok budak-budak dan kucing, benda-benda comel ni, dia sentuh satu part yang tadi tu yang membuatkan orang gembira tu. Sebab tu bila wanita-wanita yang cantik tu bila make up kan, dia menggembirakan kita. Bila dia makan nampak macam sedap kan, terliur sama kan. So sama juga
bila kita punya hobi macam tadi harian kan, ni hobi pun boleh dijadikan satu sudut yang kita berkreativiti dengannya. Okey, itu dia. Nampaknya kita dah berada di hujung masa untuk segmen kita ni, tapi mungkin ada sedikitlah kata-kata daripada Puan Sharifah. Jadi sebenarnya gambar juga memainkan peranan yang cukup penting seperti sekarang ni kalau kita tengok Zaharis berbasikal aku penjelajah. Jadi dengan beliau berjelajah ke negara-negara yang mungkin kita sendiri tidak akan pergi, tapi dengan gambar-gambar yang dihasilkan yang cukup cantik itu memberi impak yang cukup besar kepada audiens. Ya, betul. Sebenarnya bila kita cakap pasal konten ni kan, dia bukan saja penulisan ataupun orang nak dengar kita cakap, tetapi dia comes together dengan gambar yang cantik. Sama juga macam video kan, dia bukan nak tengok video, perjalanan video saja, tapi sebabkan orang kata video tu menarik kan dengan editing dia tu, jadi kita minatlah dekat situ kan. Okey, so macam kita cakap pasal Zaharis kan, saya pun kalau tengok YouTube dia memang dia berterusan. Dia tak puas. Dia tengok satu. Mesti nak follow kan. Sampai macam kita tengok movie lah. Kita nak follow from one episode to one episode. Sebab apa? Sampai habis. Sampai habis kan. Selagi tak habis tak tidur. Okey, jadi macam kalau saya cakap pasal Zaharis, Zaharis dia punya kelebihan dia. Kelebihan Zaharis ni, satu tempat yang orang tak biasa pergi. Kan? Tempat yang selalunya bukanlah tempat yang kita first choice untuk kita nak pergi holiday. Dan yang kedua, banyak benda yang dia bagi tahu yang kita tak tahu sebenarnya. Untuk orang biasa ni, kita rasa wow. Mungkin untuk Zaharis tak ada apa. That's why kata value, mungkin value tu kita rasa bagi kita tak adalah value sangat. Benda tu ada apa, kita naik, panas apa semua. But untuk audience macam kita yang tak biasa, kita akan rasa benda tu sangat value sebab kita tak akan buat. So kita dapat merasai, wow, gini ke, macam mana panas kan. The way dia bercerita pun sangat menarik dengan gambar dia tu. Saya rasa itulah macam maksudnya gambar ataupun editing video tu mestilah kena datang selari dengan topik kita ataupun konten kita tu. Dia cukup penting lah kan. Betul. Kalau you dapat buat semua cantik, memang terbaik lah. Okey, itu dia. Wow, banyak tips yang saya dapat sebenarnya hari ini. So saya kena perbaiki balik lah. Perbaiki balik akaun media sosial saya. Jadi terima kasih saya ucapkan kepada kedua-duanya. Gelap penerbit saya kat dalam ni. Terima kasih saya ucapkan kepada Puan Sharifah Jamilah Al-Mufazzal selaku perunding pemasaran digital dan juga Puan Suraya Ali. Terima kasih di atas perincian tersebut. Jadi anda para penonton, manfaatkan ilmu-ilmu yang kita dapat tadi supaya kita dapatlah, kita bukan nak mengejar viewers tapi sekurang-kurangnya memberi informasi yang baik, ada add value yang kita boleh tambah dalam kehidupan seseorang. Terima kasih diucapkan kepada kedua-duanya. Terima kasih Sofia. Okey, dan seterusnya para penonton, kita akan ke Langkawi, iaitu kita akan kongsikan kepada anda satu berkisar pelacuran Langkawi bersama dengan dan juga ia